Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 2 akan membentangkan isu seni dan budaya dalam Malaysia dalam konteks industri batik. Batik ni boleh dikatakan seni kraftangan yang dihasilkan sepenuhnya melalui tangan ataupun sederhana melalui mesin yang memiliki motif identiti seni dan budaya Malaysia. Proses pembuatannya yang menyerminkan identiti Malaysia kerana dari segi pembuatannya menunjukkan itu adalah budaya bangsa Malaysia. Dan batik Malaysia dan Indonesia ni ada perbezaan, di mana batik Indonesia telah diwartakan oleh UNESCO pada tahun 2009 sebagai senarai warisan budaya tak ketara kemanusiaan, dan Malaysia belum lagi diiktiraf. Dan perbezaan mereka di sini saya melihat dari segi penggunaan motif corak baju, di mana batik Malaysia lebih menekankan kepada motif unsur alam ataupun flora dan fauna, manakala batik Indonesia diorang menekankan unsur-unsur figura ataupun beragam, di mana mengikut kawasan-kawasan daerah-daerah tertentu yang menggambarkan corak tersebut. Dan wujudnya batik di alam Melayu ni pada sekitar tahun yang tidak dapat dinyatakan, tapi melalui perjalanan perdagangan antara Malaysia dan negara-negara luar, di situlah kemasukannya batik dalam Malaysia. So pada tahun 1920-an, di mana kepesatan batik ni di Malaysia, kita dapat lihat di Pantai Timur lah yang menjadi perintis untuk menjadikan industri kecil dan sederhana yang memiliki gaya tersendiri untuk pengeluaran batik ni. Corak berdasarkan apresiasi unsur alam lah, lebih dikatakan, untuk batik Malaysia. Dan Edward tahun 1871 menyatakan budaya merujuk kepada keseluruhan yang kompleks yang merangkumi pengetahuan, kepercayaan, seni moral, undang-undang adat, keupayaan dan tabiat yang diperoleh oleh masyarakat sebagai ahli masyarakat. So dekat sini saya nak fokuskan kepada tabiat lah. Dulu masyarakat menggunakan batik untuk harian, tapi kini mungkin batik ni kebanyakan digunakan untuk acara formal ataupun tidak lagi digalakkan, tidak lagi mereka menjadikan batik ni sebagai pakaian rutin harian lah. Bagi pendapat saya, batik ni bukannya sahaja untuk pakaian ataupun perkara-perkara formal saja. Contoh macam kita boleh tengok inovasi terhadap batik dijadikan sebagai beg, dan batik juga boleh dijadikan sebagai alas bantal. So perkara ni memang menunjukkan yang batik ni tak lari daripada budaya Malaysia. Dan kerajaan juga menyarankan untuk kita menggayakan pakaian batik untuk ke tempat kerja. So bagi saya, batik mempunyai kesenian dan kebudayaan yang mencerminkan identiti bangsa Melayu ataupun bangsa Malaysia. Terusnya, konsep tradisi. Tradisi adalah kebiasaan dari segi adat dan kepercayaan yang kekal secara turun-temurun, iaitu amalan yang sudah sebati dalam kehidupan masyarakat ataupun individu mengikut agama dan budaya. Menurut Homer pada tahun 1990, tradisi disampaikan melalui proses pengerahan dari generasi ke generasi seperti adat ataupun proses pemikiran dari masa ke semasa. Contohnya dari zaman nenek moyang, selepas itu kepada tok dan juga nenek kita, selepas itu kepada kedua ibu bapa kita, yang mengalurkan satu tradisi hingga kini diamalkan oleh individu tersebut. Seterusnya, tradisi berkait rapat melalui sikap ataupun perilaku manusia. Menurut Graben pada tahun 2008, tradisi adalah kaedah untuk mencari simbol, cerita ataupun perkara yang dapat menggamit kenangan. Tradisi berkait rapat dengan adat istiadat, budaya, amalan, peraturan dan juga agama. Pelbagai tradisi bagi memartabatkan budaya dan terbahagi kepada dua, iaitu tradisi lisan dan juga tradisi bukan lisan yang selama ini mengangkat dan membentuk peradaban bangsa. Terdapat 3 ciri lisan, antaranya adalah disampaikan dari mulut ke mulut. Yang kedua, tiada bukti bahawasanya ia merupakan kisah benar ataupun ajaran yang benar. Yang ketiga adalah pesanan yang disampaikan dari generasi ke generasi.
Tradisi lisan disampaikan dengan cara ucapan yang disampaikan dalam bentuk cerita-cerita jenaka, dongeng dan teladan. Kedua, ungkapan seperti peribahasa dan pepatah. Ketiga, puisi seperti pantun, gurindam dan juga syair. Bagi tradisi bukan lisan pula terdiri daripada seni iaitu batik, seni ukir, seni pahat. Pakaian seperti pakaian tradisional dan alat muzik seperti alat muzik tradisional dan permainan tradisional dan lain-lain. Sebagai contoh ialah melalui perspektif orang Melayu yang beragama Islam, iaitu yang mengambut hari perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri dan juga Hari Raya Aidiladha. Kesenian pula seperti wayang kulit yang mengandungi pengaruh daripada agama Hindu dan juga agama Islam sejak sekian lama. Dan pakaian pula dari segi baju Melayu bagi orang lelaki seperti baju Melayu cekak musang dan memakai tanja dan juga bersampil lah. Bagi orang perempuan pula seperti baju kurung teluk belanga dan juga kebaya labuh. Saya akan menerangkan tentang konsep moden. Menurut Zaf 2004, moden merujuk kepada situasi yang terkini atau baru. Moden juga dilihat sebagai pembiasaan dari kongkongan istiadat dan pemikiran lama ataupun sebelumnya. Di bawah moden mempunyai dua perkataan berkait iaitu modernisasi dan moderniti yang akan saya terangkan sebentar lagi. Pada ciri-ciri moden yang diwartakan oleh Sagoyo 1985 iaitu kehidupan yang berorientasikan pada hal sektor industri. Maksudnya kat sini masyarakat hidup dalam moden yang bergantung pada hidupnya pada dunia industri. Kedua, terbuka dengan adanya teknologi baru. Alam dikenalikan dengan kemampuan pengetahuan dalam meneruskan kehidupan yang lebih baik. Kemampuan pengetahuan iaitu pengetahuan yang rasional dalam memanfaatkan sumber daya dengan memanfaatkan teknologi-teknologi moden. Ketiga, sistem pelapisan sosial yang terbuka. Sistem mata pencarian sektor industri mempengaruhi segi-segi sosial kehidupan moden. Segi moden tersebut meliputi pembentukan sistem pelapisan sosial, organis sosial, pola-pola perilaku, nilai dan norma sosial, kekuasaan dan lain-lain. Beralih ke perkaitan pertama iaitu modernisasi. Menurut Zah 2004, modernisasi merupakan proses berjalannya nilai moden pada sesebuah institusi. Ianya merujuk kepada proses transformasi atau suatu perubahan sosial secara keseluruhannya dari suatu tahap ke tahap yang baru. Menurut Murad, Mamat dan Asbuah 2016, melalui konteks pembangunan Malaysia, ianya bermula dengan kedatangan pihak British yang membawa perubahan di dalam sistem politik, ekonomi, pentadbiran dan pendidikan. Menurut Al-Attas 1990, teori modernisasi berasaskan perkembangan budaya pemikiran ataupun disebut sebagai nilai akhlak iaitu bukan perasaan. Kesimpulannya, modernisasi awal masyarakat Melayu telah terjadi melalui dua fasa iaitu modernisasi pemikiran melalui pengaruh Islam dan diikuti modernisasi secara institusi menyeluruh melalui pengaruh penjajahan British. Moderniti merujuk kepada tempoh sejarah yang menyaksikan evolusi kapitalisme dan perindustrian. Menurut Christian 1995, secara etimologinya konsep moderniti berasal dari perkataan Latin bermula dengan kata modo yang bersamaan maksudnya dengan recently, just now dan mula digunakan pada abad ke-15. Moderniti terbagi kepada tiga frasa yang berbeza iaitu moderniti awal dari 1453 hingga 1789, moderniti klasik dari 1789 hingga 1900 dan moderniti akhir dari 1900 hingga 1989. Saya akan membentangkan mengenai hubungan antara tradisi dan moden. Adakah ia berkait antara satu sama lain ataupun tidak? Secara ringkas mengenai tradisi, menurut Putra 2018 dalam Kamus Antropologi, ia merupakan adat istiadat bersifat maksi regulasi bermaksud hukum adat yang diterima dalam kehidupan masyarakat. Manakala sosiologi pula ditakrifkan sebagai adat istiadat dan kepercayaan dari turun-temurun agar supaya dijaga. Manakala moden pula berkaitan dengan fenomena sejarah. Ianya berkait rapat dengan peristiwa kehidupan dalam lipatan sejarah iaitu Barat. Menurut Ahmad Tajuddin 2021, moden memiliki ideologi yang berasal dari Greek iaitu idea bermaksud buah fikiran dan manakala logos adalah bermaksud kaedah, serta moden itu sendiri bermaksud masa kini dan mutakhir. Moden juga berkait
dengan alatan teknologi yang diguna pakai oleh sesebuah masyarakat itu sendiri, iaitu ataupun sesebuah zaman itu sendiri. Maka dalam industri batik sendiri, hubungan antara tradisi dan moden memiliki kaitan antara satu sama lain. Batik merupakan salah satu seni tradisi budaya yang lahir dan berkembang di Kepulauan Melayu serta berkaitan dengan pakaian para penduduknya itu sendiri. Batik juga memiliki tradisi yang tersendiri seperti kegunaan kain batik dan cara berpakaiannya dari dahulu hingga kini. Maka dalam situasi tersebut, moden telah mengembangkan perubahan bentuk dan fungsi batik atas faktor perubahan zaman, pergantian generasi, pengaruh budaya barat dan teknologi moden berdasarkan Harozilla 2007. Dengan adanya tradisi, ia mempersebarkan gaya seni moden tempatan secara langsung, merapatkan perkaitan antara seni tradisi dan moden. Maka kesinambungan seni itu berlaku. Cabaran yang diperolehi daripada saya adalah kekurangan bahan mentah dalam penghasilan batik. Hal ini demikian kerana bahan utama dalam penghasilan batik adalah kain, pewarna dan lilin yang perlu diimport dari China dan India yang memerlukan pertukaran mata wang asing. Oleh itu, pengusaha batik terpaksa mendapatkan bahan mentah daripada peniaga tempatan yang bertanggungjawab untuk mendapatkan bahan mentah tersebut untuk dijual semula kepada pengusaha batik bagi mengelak daripada pertukaran mata wang asing berlaku. Rantaian penawaran ini memberi kesan kepada harga akhir bahan mentah yang menyebabkan harga batik mahal. Selain itu, penghasilan batik juga terhad kerana bahan mentah yang diperoleh susah untuk didapati di tempat sendiri dan memerlukan kos yang tinggi untuk mendapatkannya. Oleh hal demikian, batik yang terhasil tidak berkualiti dan mudah lusuh daripada batik terdahulu disebabkan kualiti bahan mentah yang digunakan pada masa kini. Seterusnya, kekurangan bahan mentah juga memberi kesan pada penghasilan batik tidak dapat dihasilkan mengikut ketetapan masa yang diberi oleh pelanggan dan kerja-kerja penghasilan batik juga terbantut kerana perlu menunggu bahan mentah yang diimport dari luar negara yang selalu mengalami kelewatan penghantaran disebabkan hal-hal tertentu. Oleh itu, bahan mentah sangat penting bagi pengusaha batik untuk menghasilkan batik yang berkualiti. Sekian, terima kasih. Cabaran yang saya dapat ungkapkan dalam industri batik ini adalah dari segi kemajuan teknologi. Pada evolusi dunia kini yang kian pesat dengan kemajuan teknologi telah memberi pelbagai kesan kepada seni dan budaya Malaysia. Menurut Zulkifli 2021, industri kreatif merupakan satu daripada aset penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pencabahan budaya bagi sesebuah negara. Seni batik juga merupakan satu daripada akar budaya yang membentuk identiti bangsa Malaysia. Hal ini telah memberi ruang dalam meningkatkan pengeluaran batik yang lebih banyak mengikut pengedaran teknologi yang kian pesat dalam membantu pengeluaran batik berbanding menggunakan kaedah tradisional di Malaysia. Namun, seiring kemajuan teknologi, terdapat juga cabaran yang perlu dihadapi. Antaranya, teknologi kini yang moden menggunakan modal kewangan yang besar dalam menggerakkan mesin serta menghasilkan suatu produk. Tambahan pula, batik yang dihasilkan berbeza batik tradisional. Hal ini kerana nilai estetika batik tradisional lebih besar kerana pembuatan batik yang dihasilkan menggunakan lilin serta pewarna semula jadi lalu menghasilkan corak flora fauna serta mewujudkan estetika dan reka bentuk yang tersendiri. Manakala batik moden yang mengikut pengedaran teknologi, masa kini batik yang dihasilkan mempunyai perspektif corak yang sama
kerana seiring dengan perkembangan teknologi. Selain itu, kurang simbolik yang terdapat pada batik kerana batik moden lebih kepada pengedaran serta perkembangan zaman berbanding batik tradisional yang penuh corak serta makna simbolik pada batik tersebut. Seterusnya, bagi isu dan cabaran dari segi persaingan, industri batik mengalami persaingan dengan industri tekstil. Hal ini disebabkan oleh industri batik masih mengekalkan ciri-ciri tradisional dan kraftangan yang asli dalam penghasalan batik, khususnya bagi batik lukis dan batik blok. Manakala industri tekstil merupakan pilihan dan alternatif yang lebih murah disebabkan ianya boleh dihasilkan dalam kuantiti yang lebih besar dan berpotensi untuk menjimatkan pembelanjaan dan masa pengeluaran. Disebabkan oleh industri tekstil tidak mementingkan motif dan corak seperti industri batik mengambil masa yang lebih lama untuk dihasilkan dan kos pengeluaran serta kos bahan mentah yang lebih tinggi menyebabkan harga batik adalah lebih mahal daripada industri tekstil yang biasa. Oleh itu, perniagaan batik mengalami persaingan dengan industri tekstil. Selain itu, persaingan dari perniagaan batik dari luar negara. Persaingan di antara batik Malaysia dan batik Indonesia adalah disebabkan oleh corak dan motif yang seakan-akan sama. Bagi batik Malaysia, ianya banyak menggunakan warna-warna yang terang serta jenis fabrik yang pelbagai dan motif flora dan fauna. Manakala, batik Malaysia pula menggunakan motif yang melambangkan identiti dan motif serta corak yang terkenal seperti burung dan parang rosak. Oleh itu, strategi promosi dan pemasaran yang berkesan penting untuk tetap bersaing dengan perniagaan batik dari negara lain. Ianya boleh dilakukan dari segi promosi dan pemasaran melalui iklan dalam media cetak serta media elektronik kepada seluruh penggemar batik dari negara-negara yang lain. Baik, antara cabaran yang dihadapi oleh industri batik Malaysia antaranya adalah sokongan dan sambutan daripada pihak luar. Baik, sokongan ni sangatlah penting. Tak kiralah kita ni daripada mana-mana pihak sekalipun. Kita boleh bagi contoh sama ada sokongan daripada pihak kerajaan, swasta ataupun individu. Sebenarnya kita semua ni memainkan peranan yang tersendiri dalam mengekalkan, menyokong atau menghidupkan kembali seni industri batik sebagai warisan dan identiti negara kita. Baik, cabaran ini jelas lagi terlihat apabila ada satu perkeliling perkhidmatan awam yang melaksanakan pemakaian batik kepada semua pekerja di penjawat awam. Yang kita kenali dulu pada setiap hari Khamis kita diwajibkan untuk memakai baju batik. Isunya sekarang pula dekat sinilah kita dapat lihat yang mana sebenarnya sokongan daripada individu adalah kurang. Sebab kita tak support kita punya industri tempatan. Jadi ini telah mengadakan keuntungan kepada para pencetak daripada luar. Baik, harga bahan mentah yang semakin meningkat juga menjadi satu asbab kurangnya kuantiti pengeluaran daripada pengeluar batik tempatan. Hal ini disebabkan harga barang yang semakin meningkat. Jadi kos pembayaran gaji terhadap pekerja mereka pun terpaksa dikurangkan. Dan ia akan mengurangkan minat orang untuk bekerja. Jadi kalau nak tarik orang bekerja, mereka perlu meningkatkan gaji. Harga barang meningkat, mereka terpaksa mengurangkan gaji. Jadi di sini telah mengurangkan mereka yang mahir dalam pengeluaran batik untuk bekerja dan memajukan industri batik dekat Malaysia ni. Maka di sini pihak kerajaan bolehlah juga menyediakan satu plan pembangunan untuk membantu ataupun plan sokongan untuk membantu mereka daripada sudut pembekalan bahan-bahan mentah lah kepada mereka yang menjalankan industri batik ini, supaya apa? Supaya barang akhir yang dihasilkan dapat dijual dengan harga yang murah. Maka orang lain pun akan belilah batik. Jadi dekat situ kita dapat sokongan daripada
pelbagai pihak, kerajaan bantu, individu pun membantu. Penegasan terhadap pemakaian batik juga seharusnya diperhatikan semula pada kerajaan yang baru kali ini supaya dapat membantu industri batik berkembang maju pada masa akan datang. Pemahaman kraftangan juga, atau bukan pemahaman kraftangan, tapi pemahaman terhadap kraftangan batik juga boleh didedahkan daripada peringkat sekolah lagi, tak kisahlah sekolah rendah ke sekolah menengah ataupun di peringkat pengajian tinggi sekalipun. Jadi hal ini supaya ataupun penting kerana warga tempatan dapat meningkatkan ilmu dan pendedahan supaya mereka menghayati dan menghargai warisan batik dekat Malaysia. Sekian.